Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar-pelajar sekalian. Jadi kita akan hari ini sesi pertama kita akan mulakan kelas kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okay, so sebenarnya hari ni kita nak masuk kepada topik yang seterusnya iaitu asas nombor. Cumanya kita akan bincang dululah berkenaan dengan latihan yang saya bagi kepada awak semua. Okay, so tajuk minggu lepas kita belajar adalah fungsi dan persamaan kuadratik dan saya akan terus explain berkenaan dengan jawapan dia. So awak kena lihat dengan teliti dan sila buat pembetulan kalau salah. Dan yang bagi pelajar dah hantar, bagus, saya ucapkan tahniah. Mana pelajar yang belum hantar, nanti awak akan siapkanlah, okay, buat pembetulan, salin dan hantar dalam bentuk file. Hantar, pastikan gunalah app scanner ke apa ke, kemudian hantar. Okay, nanti saya bagi contohlah pelajar yang menggunakan kamera scanner. Okay, so kamera scanner tu awak kena ada lah setiap phone. Kalau tak ada tak apa, awak boleh upload pakai image. Okay, cumanya kalau seeloknya guna kamera scanner sebab gambar dia akan lebih terang. Saya pun senang nak baca. Kalau awak guna gambar biasa, dia jadi macam cahaya kan. Dia gangguan cahaya, dia jadi gelap. So, dia nampak macam pudar-pudar gitu. So, kalau macam mana pun, guna dulu app scanner tu. Kalau tak boleh, baru upload guna image biasa saja. Alright. So, kita lihat kepada soalan C. Soalan C ni adalah soalan, dia bagi dalam bentuk tidak am Okay, ini adalah bentuk yang pecahan. Dia ada bentuk pecahan lah pecahan. So sekarang ni kita nak hasilkan persamaan kuadratik tu, kita kena hilangkan pecahan. Okay, pecahan dekat sini kita ada 7/r tolak 1. Okay, so apabila kita belajar dalam matematik ni, pecahan apabila kita pindah dia akan jadi darab. So bila kita pindahkan dia jadi darab, kita kena buat macam ni, 3R tambah 1, dia akan darabkan dengan R tolak 1. R tolak 1 ni adalah dua sebutan, bukannya satu tengok R negatif 1. So dia ada dua dia ada dua sebutan. Apabila ada dua sebutan, dia kena kembangkan. Okay, dia kena kembangkan. So maksudnya sekarang R tolak 1 ni dia akan darabkan dengan semua nilai yang ada dekat sebelah kiri dan kanan. Okey, tapi kanan dia tak ada. So biarkanlah dia akan darab dengan belah kiri sahaja, kecuali diri sendiri sahaja. Okey. Dia akan darab dengan semua kecuali diri sendiri. Tapi seeloknya apabila kita nak darab, better kita buat dalam kurungan sebab kita faham kurungan tu adalah darab. Okey. Sama juga kes dengan soalan B ni. 6K ni adalah satu sebutan. So awak kena buat kurungan. Okay, bila kita pindah ni kena buat kurungan. Okay, so apabila dia dah pindah, yang tinggal adalah nombor 7. Okay, yang tinggal adalah nombor 7 di mana pecahan tu dah hilang. Okay, pecahan tu dah hilang sebab kita dah bawa ke sebelah. Jadi kita kembangkan macam biasa. 3R kali dengan R, dia akan dapat 3R kuasa 2. Okay, so awak lihat 3R dengan R akan dapat 3R kuasa 2. Kemudian 3R kali dengan negatif 1 akan dapat negatif sebab positif, jumpa negatif akan dapat negatif. Kemudian 3 kali 1 dapat 3R lah. Okay, R jangan lupa sebab R ni melekat dengan nombor 3 tu. Okay, next adalah 1 darab R, kita akan dapat positif R. Dan akhir sekali 1 darab dengan negatif akan dapat negatif 1. Okey, ini kembangkan ni kena selesaikan dengan baiklah. Jangan tersilap atau jangan cuai. Sebab apabila kita cuai satu simbol atau satu nombor, dia akan bawa kesan yang buruk lah untuk jawapan kita nanti. Okey, dia akan terus salah.
So hati-hati awak kena semak semula. Betul ke awak kembangkan ni? Betul ke awak pindahkan ni? Okay, semua kena semak. Okay, apabila awak dah buat macam tu, dah kembangkan, dah semak, baru awak boleh teruskan. Okay, kira macam biasa, R dengan R. Dia akan dapat negatif 2R. Sebab negatif 3 boleh tambah dengan 1. Okay, negatif 3 dengan 1 ni boleh tambah sebab dia adalah kumpulan yang sama. R sahaja. Okay, so kita akan terus kira, tekan kalkulator dapat negatif 2. Dan kita pindahkan 7 menjadi negatif. Okay, sebab kita nak samakan dengan kosong. Dan akhirnya kita dapat bentuk am. Ni adalah bentuk am bagi persamaan kuadratik. Kenapa kena bentukkan dalam bentuk am? Sebab apa? Sebab kita nak EQN dia. Kita nak faktorkan dia, kita panggil kita nak EQN dia. Kita EQN, so tekan mod 2 kali. Tekan mod 3 kali sampai jumpa EQN. 1, 2, 3. So bila tekan mod 3 kali dia akan keluar EQN ni. Awak tekanlah EQN tu dan pilih belah kanan cari degree 2. Degree maksudnya kuasa berapa kuasa 2 lah, paling tinggi. Jadi kat sini kita letaklah nilai dia. A sama dengan 3, B sama dengan negatif 2 dan C sama dengan negatif 8. Okey, sebelum kita tulis jawapan, pastikan kita buat pemfaktoran punya template macam ni. Ni kita punya pemfaktoran punya template. Pemfaktoran punya template ni mesti rapat ya, tak boleh jarak. Kurungan mestilah duduk sebelah-sebelah dan kena letak sama dengan kosong. Ini adalah template asal yang kita kena buat. Jadi benda ni memang sentiasa dekat bawah bentuk am tu. Okey, sentiasa dekat bawah bentuk am sebelum jawapan. Okey, sebelum jawapan. Sebab apa? Sebab jawapan nanti kita akan tulis pada last kali. R apa. So jawapan yang pertama tadi kita keluar, kita dapat 2 lah. Okey, kita dapat 2 dan jawapan yang seterusnya kita dapat dalam bentuk pecahan. Okey, kita dapat dalam bentuk point, kita tukar dalam pecahan lah, tekan shift ABC. Okey, so kita dapat negatif 4/3. Okey, so ini adalah dia punya jawapan. So kita tukar simbol sahaja. Kalau R sama dengan 2, kita tukar jadi R tolak 2. Sebab positif tukar jadi tolak negatif. Yang ini pun samalah. 3 ni pecahan, kita pindah jadi darab. So 3 darab R dapat 3R. Kemudian tolak 4 ni jadi tambah 4. Okay, so benda ni, semua ni sangat-sangat penting. Awak kena tahu konsep pindah-pindah, awak kena tahu konsep darab, awak kena tahu konsep bahagi. Okay, ini adalah basic matematik yang sangat-sangat yang awak kena belajar. Tak kisahlah masa awak dah masuk tingkatan 5 ke, dah nak habis sekolah ke, kena faham juga sebab nanti bila sambung belajar mana-mana, ungkapan ni akan diguna pakai untuk semua topik. Okey, tak kisahlah awak belajar perniagaan ke, eko ke, semua ungkapan tu penting. Alright. So, kena tahu, kena buat praktis. Okey, kena buat praktis banyak-banyak supaya awak mahir. Okey, next. Soalan D. Okey, soalan D ni adalah sama macam tadi, soalan C, cuma dia kat sini dia ada satu sebutan sahaja, 6K. Apa beza satu sebutan dengan 2 sebutan? Satu sebutan tu maksudnya dia tak asing lah. Okay, dia sekali, satu sebutan. 6K ni sekali je dalam satu, dia duduk rapat. Tapi macam tadi, kes tadi, R tolak 1 dia adalah asing. Asing maksudnya dia jarak-jarak. Okay, R tolak 1 ni jarak sebenarnya. So bila kita nampak dia jarak, dia adalah 2 sebutan. Tapi tak kisah pun sebutan dia berapa banyak pun. Yang penting kena cipta kurungan macam ni. Okay, R tolak 1 ni ada kurungan. Dia pindah sebelah tu kan dia ada kurungan kan. So benda ni sama jugalah kita aplikasikan dalam soalan B. Kita buat K tolak 1, kemudian kita kurungkan dengan 6K. Sama je cara dia. Dan apa yang penting awak kena bawa turun K tambah 20 tu. Okay, bawa turun K tambah 20. Lepas tu kira macam biasa, kita kembangkan, kita darabkan terus. K darab 6K dapat 6K, kuasa 2. Negatif darab 6 dapat negatif 6K sama dengan K tambah 20 dan akhirnya awak bentukkan dalam bentuk am. Okey, bentukkan dalam bentuk am. So awak pindahkan dulu sebelum awak kira. Okey. Ini awak kena pindahkan. Kemudian kiralah seperti biasa K ni awak kirakan 6K kuasa 2
tolak 7K tolak 20 sama dengan kosong. Okey, ramai yang baru masuk ni. Jangan lewat ya. Kalau lewat susah, nanti banyak ketinggalan. Bila ketinggalan nanti tak faham. Okay, so kita lihat. So kita lihat kat sini, dia dah dalam bentuk arm ni. Kita akan EQN seperti biasalah. Kita akan buat mode EQN. So kita tekan mode 3 kali, EQN. Kemudian kita akan pilih degree. Okay, so bila kita tekan mode EQN degree, dalam bentuk arm ni kita sediakan template dulu. Tengok saya buat. Saya sediakan template dulu, baru saya cari EQN tu. Dan template ni mestilah rapat kurungan duduk dengan kurungan sama dengan kosong. Okey, kemudian kita lihat nilai dia. A adalah 6, B ialah negatif 7 dan C ialah negatif 20. Ambil ABC sahaja ikut urutan. Kalau awak dah susun dalam bentuk arm, dia senanglah nak kira kan. So bila kita tekan kalkulator, kita tekan shift pecahan, shift ABC ni, kita dapat 5/2. Okey, kita dapat dalam bentuk pecahan 5/2. Dan jawapan yang seterusnya pun kita tukarkan dalam pecahan, kita dapat negatif 4/3. Okey. Masing-masing ni dalam pecahan kita tukarkan dalam bentuk faktor. Okey, samalah macam tadi. Pecahan ni kita pindah jadi darab. So 2 darab K akan dapat 2K. Kemudian positif 5 ni positif positif tukar jadi negatif. Dan sama juga dengan yang kolom seterusnya, bracket yang seterusnya, 3 darab K dapat 3K. Kemudian negatif 4 dapat positif 4. Dia macam itulah kalau konsep pecahan. Sebab tu kat sini kita belajar macam-macam ya. Kita belajar macam mana kita nak pindahkan, kita belajar macam mana kita nak darabkan. Semua ni ada dalam ni. Jadi bab satu ni sangat penting. Awak kena tahu. Dia ada lagi topik yang lagi satu. Topik berkenaan dengan fungsi kuadratik yang lebih fungsi lah. Yang tu saya tak nak tekankan dulu kalau awak tak faham yang ini. Yang ini kena faham dulu baru boleh buat fungsi kuadratik. Okay. So jawapan yang kita tekan EQN tadi tu, contohnya R1 dengan R2 ni, kita panggil dia sebagai punca-punca. Okay. Jawapan ni kita panggil dia sebagai punca. Jadi awak jangan keliru apa itu punca. Punca tu awak EQN je dapat jawapan. Okay, ini adalah maklumat yang awak kena tahu. Punca-punca ni maksudnya jawapan dia lah. Okay, jawapan dia. Kalau dalam graf, okay, dalam graf kan, contohnya ini adalah graf senyum. Okay, dia dapat CX. Contoh. So, jawapan untuk punca-punca ni, kalau R dia 2, so 2 tu kat belah positif kan. So, sini 2 lah. Tempat pintasan X tu. Okay, pintasan X tu kita panggil punca-punca. Kalau Y pula. Kalau X2 ni negatif 4/3, so dekat sinilah negatif 4/3. Maksudnya kawasan negatif tu di kiri, kawasan positif tu di kanan. Jadi punca tu maksudnya jawapan pintasan X ataupun jawapan EQN tadi. Okay, so ini adalah punca. Semua ni adalah pelanggaran X. Okay, pelanggaran pada paksi X. Okay, sama juga macam ni. Lihat graf contoh saya bagi. Graf senyum lah contoh Ni contoh je bukan ni. Ni lakaran sahaja. So ni 5/2 sebab dia positif dan negatif dia adalah 4/3. Kalau dua-dua positif, awak tengoklah yang mana lebih kecil dia adalah belah kiri, yang paling besar dia adalah belah kanan. Macam itulah nilai dia. Okay, ni contoh lakaran. Okay, lakaran ni jaranglah dia tanya, jarang sangat dia tanya. Biasanya dia suruh awak selesaikan dalam bentuk EQN. Okay, inilah jawapan yang kita nak. K apa, R apa. Okay, so dia tak adalah complicated mana sebab soalan ni berdasarkan pengukuhan kepada pelajar sama ada awak nak hilangkan pecahan tu macam mana. Okay, nak hilangkan pecahan ni. Ni adalah pengukuhan untuk pecahan kes pecahan. Kalau awak rasa confused, tak berhenti lagi nak buat, tengok kat sini ada banyak lagi kes-kes pecahan. Awak boleh tengok rujuk balik nota minggu lepas yang kita bincangkan tu macam mana saya buat, macam mana saya terangkan. Okay, soalan E dengan F ni. Ni ada pecahan.
Okay, so kalau awak rasa tak sempat salin, tak apa. Saya akan go through kepada soalan seterusnya sebab nanti benda ni adalah jawapan untuk awak siapkan. Saya akan upload dalam Google Classroom. Okay, sebab sesi pertama ni kita nak discuss. Okay, dan soalan yang mungkin awak rasa susah nak jawab adalah soalan latihan. Ni, soalan latihan yang awak susah sangat nak buat tu. Kita tengok sama-sama. Okay, kat sini dia bagi satu bentuk segi empat tepat. Okay, awak jangan keliru dengan bentuk dia. Awak tengok je gambar keseluruhan. Okay, gambar keseluruhan. Gambar keseluruhan adalah segi empat tepat. Segi empat tepat. Kemudian kawasan belurik ni, kawasan belurik ni dia adalah bentuk trapezium dan awak nampak ada lagi satu bentuk iaitu bentuk segitiga. Okay, bentuk putih ni adalah segitiga. Ni adalah segitiga. Segitiga. Kita nampak kawasan putih. Kawasan putih ialah segitiga. So kita nampak dua bentuk ni. Segitiga. So apa yang kita nak aplikasikan dekat sini adalah awak lihat soalan ni dia bagi tau. Dia beri bahawa luas kawasan berlorik dalam rajah itu ialah 20 cm. Maksudnya kawasan yang dihitamkan ni adalah luasnya 20 cm kuasa 2. Kawasan untuk yang hitamkan sahaja. Putih ni bukan putih ni lain. Cerita dia lain. Cerita dia kat kawasan yang dihitamkan ni adalah 20 cm. Sekarang kita kaitkan tajuk ni dengan tajuk luas. Bila kita cerita pasal luas, kita kena tahu ada berapa bentuk dalam ni. Kita belajar luas segi empat tepat adalah panjang darab lebar dan kita belajar luas segitiga adalah 1/2 daripada panjang darab lebar. So rumus dia tak jauh beza. Apabila kita nak buat rumus tu, awak kena pasti dulu nak guna rumus apa. Okay. Contohnya kalau kita cari luas segi empat tepat, kita dapat semua. Okay, kita dapat semua ni. Ni bentuk segi empat tepat yang kita lakarkan. Okay. Tapi untuk dapatkan kawasan belurik tu, kita kena buang. Okay, kita kena buang dengan segitiga tu. Segitiga ni kita tak mau. Okay, kita tak nak. Ni contoh segitiga dia. Warna merah ni adalah segitiga yang kita tak nak, kita nak buang. So kita dapatlah warna warna hitam ni. Okay, kita dapatlah warna hitam ni. Sebab apa? Sebab kita buang luas segitiga tu. Okay. So apabila kita buang luas segitiga ni, okay, dia akan jadi macam ni lah bentuk dia. Okay. Dia akan jadi macam ni. Luas kawasan yang belurik tadi tu. So apabila kita nampak bentuk dia daripada gambar keseluruhan, kita buang kawasan segitiga ni, kita dapat baki dia. Itu maksud dia. Okay. So apa benda yang kita nak kena buat sekarang ni adalah cipta satu rumus. Okay, cipta satu rumus untuk soalan A. So apabila kita nak dapatkan luas belurik tu, kita kena buat luas segi empat tepat. Kita akan tolakkan dengan luas segitiga. Okay, baru kita boleh dapat luas belurik. Maksudnya awak tak nak pun segitiga ni. Jadi kenapa awak nak kena kira benda ni kan? So awak kena buang. Jadi untuk awak cari nilai X, okay, kita kena cari dulu keseluruhan gambar ni. Okay, cari dulu keseluruhan gambar. So saya buat asing-asing, saya akan kira dulu luas segi empat tepat. Ni rumus Ni rumus. Okay. So kita buat satu-satu, kita buat dulu luas segi empat tepat ni. So luas segi empat tepat. Kita cerita pasal luas segi empat tepat. Okay. Dalam luas segi empat tepat ni, okay, kita cuba imagine satu gambaran macam dia lah, lebih kurang sama. Okay. Kita kena tahulah panjang, kita kena tahu lebar.
So panjang kat sini, kita tahu panjang dia adalah 6 6 cm. Ataupun lebar dia pun boleh jadi 6 cm lah. Kita tak tahu pun panjang yang mana satu. Kita kadang-kadang ni panjang pun boleh jadi lebar, lebar ni boleh jadi panjang. Itu pelajar confuse kan. Letak je lah mana-mana. Okay, sekati terpulang. Okay, contoh ni 6 cm dan sini kita dapat X tambah 2. X tambah 2 cm. Okay, kita ada panjang, kita ada lebar. So tak kisah, terpulang lah ke awak. Awak nak kata 6 cm ni panjang ke, awak nak kata 6 cm ni lebar ke, suka hati. Tapi mesti ada salah satu nilai lah. Contohnya mungkin kat sini awak letak panjang. Mungkin kat sini awak letak lebar. So ikutlah terpulang. Kalau awak rasa sini lebar, sini panjang, terpulang. Okay. Tapi rumus tetap sama. Rumus dia adalah panjang darab lebar. So katakan kalau saya letak sini panjang, sini lebar. Lebar biasanya dia punya kedalaman, isi dia tu. Panjang adalah dia punya mengufuk. Mengufuk ni kebiasaan. Okay, tak apa. Tak payah hafal yang tu. Just letak sahaja. Okay, letak sahaja. So kalau macam tu, kita keluarkanlah maklumat kat sini. Dalam luas segi 4 tepat ni, rumus yang digunakan sepatutnya adalah panjang darab lebar. Okay, siapa yang baru masuk? Okay, dah nak habis kelas baru masuk. Okay, panjang darab lebar rumus dia. So, kenal pasti dulu panjang dia. Okay, panjang dia 6 cm. Okay, 6 cm. So, kita letaklah 6. Okay, 6. Kemudian kita akan darabkan dengan lebar. Lebar dia dalam sebutan X. Walaupun dia dalam bentuk huruf, X tambah 2 ni kan. Letak je lah, tak perlu nak takut-takut. Lebar dia darabkan. So, darablah dengan X tambah 2 tu. Saya buat dalam bentuk kurungan ya. Sebab apa saya buat dalam bentuk kurungan? Sebab kurungan ni adalah darab. Jadi awak tak perlu letak simbol darab pun. Awak just terus je kurungan. Rapatkan dia sahaja. Macam ni rapat. Rapat maksudnya darab lah. Ni adalah luas segi 4 tepat. Dan bila kita kembangkan, kita akan dapat 6x tambah 12. Okay? Cerita pasal segi 4 tepat ni selesai. Bila awak buat macam ni, awak akan dapat satu markah percuma. Sebab apa? Sebab awak punya jalan kerja. So, kena buat ya sebab kita nak tahu cerita ni pasal luas ke, isi padu ke. Cari dulu gambar keseluruhan. Baru awak tolakkan mana yang tak berkenaan. Okay? Lepas ni kalau siapa yang datang lain buat, saya tak akan admit. Okay, next. Cerita pasal luas segitiga pula. Okay, cerita pasal luas segitiga. Alright. Apabila kita cerita pasal luas segitiga, kita cerita pasal gambar dia kita lakarkan lah. Mungkin awak nampak, mungkin awak tak nampak. Kalau macam ni awak tak nampak, saya rasa pelik lah. Tapi kalau awak rasa tak nampak juga, tak apa. Awak lakar yang baru. Okay, so kita lakar yang baru. Macam ni lah contoh. Ni adalah segitiga. Okay, kita ada X cm. Dan kita ada X tambah 2 cm. Samalah cerita dia. Panjang dengan lebar tu terpulang. Awak nak letak kat mana-mana. Sini panjang ke, sini lebar ke, ataupun sini panjang ke, sini lebar ke, terpulang. Okey, terpulang. Kemudian, bila segitiga kita tahu dia punya panjang dengan lebar, kita masukkan dalam rumus sahaja. Okey, rumus dia sama je macam segi 4 tepat. Tapi kita just tambah 1/2. Okey, 1/2 darab P darab L. Ni adalah rumus dia. Bila kita nak masukkan dalam rumus, kita isikan sahaja panjang dia dengan lebar. So panjang dia mungkin awak letak X. P ni mungkin awak letak X. Sebab saya suka panjang ni mengufuk. Maksudnya panjang ni melintang lah. So saya suka macam tu. Katakan kalau segitiga ni awak letak panjang tu sebagai X. So saya letak X. Kemudian dia akan darabkan dengan lebar dia. Sama macam tadi, kena buat kurungan sebab dia darab. Okay, so lebar dia adalah X tambah 2. Okay, X tambah 2. So, kita buat macam ni. X tambah 2. Okay, kemudian kita kira macam biasa. 1/2. X kembangkan dengan X, dia akan dapat X kuasa 2. X kembangkan dengan 2, dia akan dapat 2X. Okay, dia dapat macam ni lah dalam bentuk darab. So, bila pecahan, bawa je naik atas. Okay, bawa je naik atas. X kuasa 2 tambah 2X/2. Okay, macam ni. Sebab apa? Ni konsep pecahan. Okay, awak kena tahu. Sebab apa kalau saya letak sini 1/2 darab dengan 3 pun, 3 tu akan duduk atas. Dia akan jadi 3/2. Kalau saya letak 1/2 darab dengan 5 pun, dia akan dapat 5/2. Sebab apa? Sebab dia naik atas. Semua ni akan naik atas. Okay, yang darab dengan dia akan naik atas.
Sama juga kes dia, kalau 1/2 darab dengan X kuasa 2 tambah 2X ni, dia akan bawa naik atas. Okay? So benda ni adalah konsep pecahan, awak kena tahu. Dan akhir sekali, luas berlorek, awak lihat. Luas berlorek ni ada jawapan tak? Okay, luas berlorek, ada jawapan tak? Dia punya jawapan dia adalah 20 cm. Okay, kat sini. Ni adalah luas berlorek dia. Dia bagi 20 cm kuasa 2. Okay, so dia tak ada rumus lah. Dia hanyalah sekadar jawapan sahaja. Jadi kita masukkan dalam rumus yang kita cipta ni. Ni rumus yang kita cipta. Kita cipta. So kita masukkan dalam rumus lah jawapan-jawapan tadi yang kita buat tu. Luas segi 4 tepat tolak dengan luas segi 3. So awak ambil yang ni, tolakkan dengan yang ni lah. Okay, salin balik. 6x tambah 12. Kemudian kita tolak dengan x kuasa 2 tambah 2x per 2. Kena buat kurungan ya sebab kita nak tolakkan benda yang besar ni. Ini adalah benda yang sangat besar. Sebab apa? Sebab dia terlalu banyak sangat nombor dengan huruf. So kurungkan sahaja, jangan bagi dia lari. Kalau awak tak letak kurungan, dia akan lari. Macam kucing, kucing kan suka lari kalau awak tak kurung dia. Okay, so awak kena kurung dia. Okay, next. Apa lagi? Ya. Bila kita dah tolakkan luas segi 4 tepat ni, ni luas segi 4 tepat, kita tolakkan dengan luas segi 3, samakan dengan luas berlorek, iaitu 20, jawapan dia lah. Okay, sumbatkan sahaja jawapan. Dan seperti biasa, kita akan gunakan pelajaran yang minggu lepas, soalan basic. Okay, back to the basic. Kembali kepada soalan asas. Okay, kembali kepada soalan pengukuhan. Cuma yang first ni je, awak nak kena fikir, bagaimana kita nak dapatkan luas berlorek tu. Macam mana dia dapat luas berlorek, macam mana kita nak aplikasikan rumus yang baru. So luas segi 4 tepat tolak dengan luas segi 3 dapat luas berlorek. So cari satu-satu dulu, kemudian baru masukkan dalam rumus yang kita cipta tu. Okay, kadang-kadang dia jadi isi padu, kadang-kadang dia bagi dalam luas bulatan, kena ada jejari lah, kena ada diameter lah, jadi banyak. Okay, dia ada banyak sangat bentuk. Ni baru 3 bentuk dia baru bagi 3 bentuk. Luas segi 4 tepat dengan luas segi 3. Luas trapezium ni dia tak bagi tahulah bentuk apa pun. So biarkanlah, kita abaikan yang tu. So dalam 3 bentuk tu dia hanya wujudkan 2 rumus sahaja, iaitu 2 bentuk sahaja. Okay, next. Ni kita tukarlah negatif ni, darabkan dengan yang dalam ni, dia akan tukar simbol. Okay. 6x tambah 12, negatif kali positif dapat negatif x kuasa 2, negatif kali positif 2 dapat negatif 2x. Okay. Dia jadi macam ni. Sama dengan 20. Kemudian macam tadilah saya ajar konsep pecahan. Bawah ni kena darab dengan semua. Okay, bawah ni kena darab dengan semua kecuali diri sendiri. Dia jadi macam sotong sikit. So ada banyak kaki kat situ. So 2 kali 6 dapat 12. 2 kali 12 dapat 24. Okay, yang atas tu salin, duduk diam, tak payah buat apa-apa. Kemudian 20 kali 2, 40. Okay, jadi apa yang saya harap sangat supaya awak tengok konsep pecahan ni macam mana dia berfungsi. Kalau pecahan tukar jadi darab, dia kena darab dengan semua nombor kecuali nombor diri sendiri. Okay, so awak lihat kat sini, dia darab dengan semua sekeliling kawan-kawan dia. Baru awak bentukkan dalam bentuk arm. Okay, awak susun balik cantik-cantik. Negatif x kuasa 2 tambah 12x tolak 2x tambah 24 tolak 40 sama dengan kosong. Okay. Ni susun cantik-cantik lah. Ni 12x letak sini tengah-tengah. Okay, dengan negatif 2x ni duduk tengah-tengah. Kemudian nombor yang biasa letak dekat belakang. Dan nombor yang belakang sekali tu pindah ke depan sikit. So samakan dengan kosong. Dan selesaikan macam biasa. Okay, ni kiralah tambah 10x tolak 16 sama dengan kosong. Nak cantik lagi awak tukarkan dia jadi positif sebab kita tak nak dia buruk kita nak dia suci dan bersih. So x ni kena, x kuasa 2 ni kena bersih jadikan dia positif. So tukar je simbol masing-masing. Kalau awak tak nak tukar tak apa, tak salah. Sebab ni matematik bukan admat. Okay, tak ada masalah. Boleh terus EQN kalau awak dah daripada sini ataupun awak nak cantik lagi bentuk dia macam ni. Okay. Mana-mana boleh. Seperti biasa sebelum kita EQN awak kena selesaikan dalam bentuk template. Baru boleh EQN.
Soalan ni dia masuk kepada pengukuhan asas. So A dia adalah 1, B dia adalah negatif 10 dan C dia ialah 16. Okey, jadi kita dapatlah X dia sama dengan negatif 2 dan asal negatif pula ni. Saya salah tekan kalkulator ke? Sekejap. Betul lah, saya salah tekan. A1, B adalah negatif 10 dan C ialah 16. Okey. So X1 sama dengan 8, X2 sama dengan 2. So X sama dengan 8, X sama dengan 2. Ni X tolak 8, X tolak 2 ada yang baru masuk dan nak habis kelas dah pun. Okey. So ni X tolak 8, X tolak 2. Ni adalah dia punya jawapan. So apabila kita tengok balik, kita ada dua jawapan. Ni adalah punca dia. Ni adalah punca dia. Perkara yang paling logik kat sini dalam gambar ni. Okay. Kalau X tu 8 ni, kalau X ni 8. Okay. Dan lebar kat sini 6 cm. Logik tak agak-agak? Ni lebih besar daripada ni. Agak-agak logik tak? Cuba bagi tahu. Tak. Tak kan? Kalau tak logik, jadi kita faham bahawa 8 tu salah. Okey, 8 tu tidak diterima. Jadi kita tulislah dekat sini. Tidak diterima. Ataupun awak tak payah buat jawapan tu. Padam je terus. Okey. Tapi bagi saya lebih suka kalau kemas-kemas macam ni. Kita tulis jawapan ni tidak diterima. Okey, tulis je lah. Sentuh. Tak payahlah tulis sebab. Kalau nak tulis sebab, bagi tahu dah kenapa. Okey, kerana 8 terlebih besar daripada 6. Okey, terpulang. Tapi yang penting kita tahu jawapan yang benar dia adalah X sama dengan 2 sebab sepatutnya lebar segitiga tu, panjang segitiga ni, sepatutnya dia adalah kecil lagi, dia adalah 2 cm sepatutnya. So, barulah kita selesai cari nilai X tu, selesai kita jawab bentuk soalan A ni dan B. Dapat 2 sekali. Saya dah terlajak jauh dah sebenarnya ni. Okay, ni soalan A, ni soalan B. Okay, oops. Soalan B Okay. Jadi, dalam persamaan ni, saya harap sangat supaya awak faham macam mana pindahkan pecahan ni dan akhirnya awak kena ingat apabila kita nak tolakkan sesuatu yang besar, macam ni kan. Segi 4 tepat ni dengan segi 3 ni kan. Masing-masing ni besar tau nilai dia. 6x tambah 12 dengan X kuasa 2 tambah 2X per dengan 2. Ni besar ni kita panggil dia sebab banyak sangat nombor. Bila kita tolak, kena wujudkan kurungan. Okey, kena wujudkan kurungan. Okay, supaya dia tak lari dari mana-mana. Macam awak tutup lah. Tutup kawasan tu. Jangan bagi dia lari. Kalau awak bagi dia lari, memang jawapan dia salah. Okay, so kena buat kurungan. Apa fungsi kurungan ni? Fungsi kurungan ni, negatif ni akan darabkan dengan yang dalam. Negatif tu akan darab dengan X, dia akan dapat negatif X. Negatif darab dengan 2X ni akan dapat negatif 2X. Tu fungsi dia. Okay. So apabila kita nak tolakkan sesuatu, better kena buat kurungan. Sama lah macam kita buat macam 2 tolak dengan negatif 4. Kita buat kurungan ni sebenarnya. Sebab apa? Sebab kita nak pastikan bahawa dia tak lari. Negatif dengan 4 tu dia tak lari. Janganlah awak tulis macam ni. 2 tolak 4. Tak cantik lah bentuk dia kan. So kita nak cantikkan dia, kita buat kurungan. Okay. So negatif-negatif dia akan darab jadi positif. 2 tambah 4, 6 lah jawapan dia. Macam itulah contoh. Jadi apabila kita nak tolakkan sesuatu tu, better buat dalam kurungan. Cuma ada satu benda je yang tak ada kurungan. Sebab apa? Sebab 2 tolak dengan 4. Ni tak ada kurungan, dia terus direct je. Sebab dia senang. Okay, dah tahu dah jawapannya negatif 2 kan. Okay. So kita tengok pula soalan C. Soalan C ni dia tanya berkenaan dengan hitung lebar segi 4 tepat tu. Okay. So kalau X tadi kita dah dapat kan. X tu adalah 2 cm. So lebar dia bukannya 2 cm. Lebar dia mungkin kat sini. Ni lebar dia contoh. Okay. Sebab ni adalah nilai yang bawah ni. Sekejap yang bawah ni X cm ni kita dah dapat daripada soalan B. Soalan B dengan soalan C jawapan dia tak sama mesti berbeza. Okay, so kalau jawapan kita yang B tadi adalah 2 cm, so sebenarnya lebar yang dia nak adalah dekat sini lah. Okay, dekat sini.
Tapi awak baca lagi, lebar bagi siapa? Lebar bagi segi 4 itu. Jadi automatik sesuatu yang ada huruf X lah. Dalam segi 4 tepat ni, dalam segi 4 tepat ni, ini contoh segi 4 tepat tadilah. Dia ada 6 cm. Dia ada X tambah 2 cm. Jadi benda yang ada huruf X ni adalah kat sini lah. So kita anggap dia sebagai lebar. Jadi macam mana nak kena pasti sama ada ni adalah lebar atau panjang? Dia bergantung kepada soalan tu. Kalau soalan tu suruh cari lebar, maksudnya sinilah lebar. Tapi kalau tiba-tiba lah soalan tu cakap dia suruh cari panjang, mungkin sinilah panjang dia. Macam tu lah contoh. Melainkan kalau dia cakap AD ialah panjang. Itu kalau dia bagi tahu direct. Tapi soalan ni dia tak bagi tahu langsung kan. So dia suruh awak teka. Yang mana panjang, mana lebar. So yang ni biasanya yang ada huruf lah. Kita akan faham dia adalah lebar. Hitung lebar. So apabila kita tengok balik, dalam gambar ni, lebar segi 4 tepat ni adalah X tambah 2 cm. So kita tulislah kat sini. Lebar ialah X tambah 2 cm. So X tadi kita dah dapat nilai yang betul. X sama dengan 2. So kita gantikan dia dengan 2. 2 tambah 2 cm ialah 4 cm. Itu je lah. Satu markah. So sebenarnya soalan ni yang susahnya adalah bahagian yang kita nak cipta rumus dia sahaja. Jadi saya nak awak salin, dan kalau awak tak sempat salin, saya nak awak selesaikan soalan ni dan awak boleh hantar ke Google Classroom. Tak kisahlah bila-bila, dalam minggu ni juga. Yang penting awak buat. Kalau awak tak buat, sampai bila nak faham kan? So yang ni saya siap-siap dulu print lah. So sekejap nanti awak carikan dekat dalam Google Classroom. Awak cari je minggu 16 fungsi dan persamaan kuadratik. Kalau saya buat penerangan video berkenaan dengan soalan ni, awak tak akan tengok pun. Jadi saya buat waktu kelas je. Jadi senang, awak boleh tengok sambil tu awak boleh hayatilah sikit lah, belajar lah. Alright, untuk kehadiran. Seperti biasa, awak kena isikan dalam Google Form yang saya letakkan dalam Google Meet ni. Dan saya harap sangat nanti masa sesi yang kedua nanti dan kelas-kelas yang berikutnya supaya awak hadir kelas 5 minit awal sebelum kelas bermula. Kalau saya boleh on time, kenapa awak tak boleh on time? Melainkan kalau awak ada hal-hal tertentu sahaja. Jangan lewat, mesti disiplinkan diri walaupun kelas online. Kalau tak, ketinggalan padan muka. Itu je saya cakap. Right, so itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi pada sesi yang seterusnya.